Assalamualaikum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فرح المخلفون. Ini di antara lagi sifat-sifat orang-orang munafik. Bila bertemu dengan tajuk jihad dan nifak. Mana tak dapat pergi berjihad itu satu kegembiraan. Seperti mana apabila mereka berjihad, merupakan suatu kesukaran bagi mereka. Farihal mukhallafuna. Rasa gembira. Al-mukhallafuna, golongan yang ditinggalkan. Sini maknanya golongan yang memang ditinggalkan. Tidak diberi taufik oleh Allah. Allah tidak sebut al-mutakhallifun, yang tertinggal. Sebab mereka sengaja tak mau. Bukan kerana nak pergi tapi tertinggal. Jadi merasa gembira golongan yang memang ditinggalkan, yang ini tidak diberi taufik. Bimaq'adihim, berada di tempat duduk mereka khilafah Rasulullah, selepas pemergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khilaf dengan mana? Ba'd. Mana rasa gembira ditinggalkan di tempat duduk mereka, di kampung mereka, selepas keberangkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke medan jihad. Wa karihu an yujahidu, mereka sangat-sangat benci, sangat-sangat tidak suka an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, sangat tidak suka untuk berjuang dan bermujahadah dengan harta dan diri mereka di jalan Allah. Sehingga mereka kata pada sesama mereka, wa qalu, dan mereka kata, la tanfiru fil har, jangan kamu keluar beramai-ramai fil hari, pada musim panas. Kerana perang Tabuk berlaku pada musim sangat panas. Musuh pula begitu ramai dan jarak pula jauh. Tiga perkara berhimpun. Oleh kerana itu, tentera yang dikerah oleh Nabi untuk ke Tabuk, dia ada nama dia. Nama Jaishul Usrah. Tentera yang betul-betul susah. Tentera yang betul-betul mengalami kesulitan. Kerana musim sangat panas, jarak begitu jauh, dan musuh begitu ramai. Di samping satu lagi, buah-buahan mereka, tamar-tamar mereka sudah masuk ranu yang sedia dipetik. Jadi Allah Ta'ala jawab, qul, katalah kepada mereka,
Bila jihad mestilah ada padanya syurga. Dan tidak hati pada masa yang wajib mereka berjihad, bermakna akan menunggu mereka neraka. Jadi qul katalah kepada mereka, naru jahannam asyaddu harra. Api neraka jahannam lebih panas lagi daripada musim panas. Ia akan menunggu mereka-mereka yang tidak pergi berjihad pada masa wajib pergi berjihad. Laukanu yafqahun, kalau mereka dapat memahami. Falyadhaku qalilan walibku kathira. Maka mereka berketawalah sedikit di dunia ini dan banyaklah menangis di akhirat nanti. Walaupun surah ayat ini surah Amrin, tapi maknanya khabar. Iaitu mereka sedikit saja akan bergembira di dunia dan banyak sekali mereka akan menangis dan menderita di akhirat. Jaza'an bima kanu yaksibun, sebagai balasan dengan sebab kufur nifaq yang mereka ikhtiar, yang mereka usahakan. Fa in raja'aka Allahu ila ta'ifatin minhum, maka sekiranya Allah Ta'ala kembalikan kamu ke Madinah kepada satu kumpulan daripada munafik yang tak keluar berjihad. Apa mereka kata? Fasta'dhanu kalil khuruj. Masa itulah mereka minta izin kepada kamu untuk keluar berjihad pada kali lain. Kamu balik daripada jihad Tabuk ke Madinah, maka satu puak daripada orang munafik akan datang kepada kamu dan minta izin kepada kamu untuk keluar berjihad. Jadi kalaulah mereka minta untuk keluar berjihad pada masa tidak perlu lagi berjihad, faqul katalah kepada dia, lan takhruju ma'iyya abada. Kamu tak boleh lagi keluar berjihad bersama aku selama-lamanya. Sebab bersama aku selama-lamanya, sebab apa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas ada peperangan Tabuk sudah tidak ada lagi. Jihad seterusnya tidak ada lagi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri dia wafat. Jadi kamu tak mungkin lagi keluar bersama aku selama-lamanya. Walan tuqatilu ma'iyya adwa, dan kamu tidak akan memerangi bersama aku untuk membela agama yang benar mana-mana musuh pun. Pertama sekali, karena aku sudah tidak ada lagi pada waktu itu, dan kamu ni hanya berbohong. Mana kamu hanya berbohong. Innakum raditum bil qu'udi awwal marrah, sesungguhnya kamu sudah berpuas hati dengan duduk tidak pergi menyertai jihad pada kali pertama dulu, iaitu pada masa patut kamu keluar berjihad pada masa Tabuk. Faq'udu ma'al khalifin, maka duduklah kamu bersama dengan orang-orang yang duduk kerana uzur. Khalif ini adalah orang yang mana tidak difardukan ke atas mereka jihad kerana mereka sudah ada keuzuran syar'i. Jadi jangan ambil orang munafik untuk keluar berjihad dan jangan sembahyang jenazah mereka, walaupun mereka tu penampilan zahirnya sebagai muslim. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada, dan jangan lagi kamu sembahyang ke atas mana-mana orang daripada golongan munafik yang telah mati buat selama-lamanya. Wala taqum ala qabrih, dan jangan kamu berdiri di atas kuburnya, sama ada berdiri semasa mengkebumikannya, masa hadir kebumiannya, ataupun berdiri untuk beristighfar kepadanya. Innahum kafaru billahi wa rasulihi, sesungguhnya mereka ini sebenarnya telah kufur kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Wa matu wa hum fasiqun, dan mereka telah mati hal keadaan mereka fasik. Fasik sini makna fasik kufur. Fasik dengan makna kufur. Ayat seterusnya sebagai takhwif duniawi. Wala tu'jibuka amwaluhum wal auladuhum, dan janganlah pula mempersonakan kamu wahai Muhammad oleh harta benda dan anak pinak mereka. Jangan tengok yang zahir itu. Innama yuridullahu an yu'adzibahum biha fid dunya. Sesungguhnya Allah Ta'ala ingin mengazabkan mereka dengan harta dan anak pinak mereka. Jadi Allah Ta'ala nak azabkan mereka dengan sebab harta-harta mereka itulah, dengan sebab anak pinak mereka itulah semasa di dunia ini, dan wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun, dan matinya mereka. Tazhaqa sini akan dicabut nyawa mereka, akan keluar roh mereka semasa mati hal keadaan mereka
kafir. Maknanya semasa dunia Allah azab, semasa mati mereka kafir. Oleh kerana itu, dua perkara yang mempersonalkan kamu sebenarnya bukan perkara yang mempersonalkan. Dia ada satu ujian yang sangat besar kepada mereka. Dan mereka dengan sebab dua ujian ini tak lulus. Mana tidak lulus. Ayat seterusnya sebagai zajrah. Dan ini merupakan tabiat biasalah orang munafik. Takut kepada surah-surah Al-Quran. Takut daripada ayat-ayat Al-Quran yang akan membongkarkan sifat mereka, sifat buruk mereka. Apa maksud daripada ayat-ayat dan surah ini? Quran adalah ayat suci. Mana-mana hati yang kotor dia tak boleh bersama. Al-Quran dia ayat suci. Dia akan bongkarkan sifat-sifat buruk manusia. Sifat-sifat yang tidak suci manusia. Jadi orang yang buruk, orang yang kotor hatinya, yang tidak bersih, hati yang cemar tu, dia takut pada ayat Quran. Wa idza unzilat suratu, dan apabila diturun suatu surah, dalam surah tu beritahu an aminu billah, hendaklah ikhlas kamu dalam beriman kepada Allah, jangan jadi nifaq. An aminu sini hendaklah kamu beriman dengan ikhlas, jangan iman hanya sekadar lidah. Wajahidu ma'a rasulih, dan hendaklah kamu berjuang sungguh-sungguh bersama Rasul, buktikan ikhlas kamu tu dengan jihad. Dan saya ista'dhanaka ulul tawli minhu, akan meminta izin juga orang kaya raya yang ada kemampuan di kalangan mereka untuk tidak ingin menyertai jihad. Wa qalu, dan mereka berkata, dharna nakum ma'al qa'idin, biarkanlah kami akan duduk bersama-sama dengan orang yang duduk di kampung atau di tempat kami, yang ini tidak akan pergi menyertai rombongan jihad. Radu bi an yakunu ma'al khawalif, mereka berpuas hati jadi seperti mana wanita-wanita dan kanak-kanak yang memang tidak menyertai jihad. Khawalif ni adalah yang ada khalifah. Khalifah maknanya wanita-wanita yang duduk di rumah. Jadi mereka berpuas hati untuk jadi bersama golongan wanita yang memang tidak akan menyertai jihad. Wa tubi'a ala qulubihim, sebenarnya perkara itu berlaku dengan sebab hati-hati mereka telah dikunci mati. Fahum la yafqahun, maka mereka tidak boleh lagi memahami hakikat sebenar. Oleh kerana itulah mereka minta izin untuk duduk di tempat mereka, di rumah mereka, tidak ingin mencari jihad. Ayat seterusnya sebagai tafsir. Lakinir rasul walladzina amanu ma'hu, akan tapi rasul dan orang-orang yang betul-betul beriman, ikhlas dalam imannya bersama rasul itu, jahadu, mereka memang akan berjuang bi amwalihim wa anfusihim, dengan guna harta dan diri mereka sendiri. Wa ulaika lahumul khairat, bagi mereka itulah akan dapat khairat, banyak sekali kebaikan dan keberkatan. Al-khairat maknanya banyak sekali kebaikan dan keberkatan. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka yang bersifat seperti itulah mereka daripada golongan yang berjaya baik di dunia ini maupun akhirat. A'addallahu lahum jannat, khairat yang dikehendaki pada ayat tadi ialah syurga. A'addallahu lahum jannatin, Allah Ta'ala sediakan untuk mereka itu jannat, kebun-kebun syurga yang luas, tajri min tahtihal anharu, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kekal dalamnya bila masuk. Dzalikal fawzul azim, itulah dia kejayaan yang sangat agung. Wa ja'al mu'adziruna min al-a'rab, ini pun sifat munafik badui. Sifat munafik badui. Wa ja'al mu'adziruna min al-a'rab, dan datang kepada kamu Muhammad orang-orang badui yang mengada-ngadakan uzur, mengada-ngadakan alasan. Liu'dzana lahum, supaya diizin kepada mereka untuk duduk di tempat mereka, duduk di rumah mereka tanpa perlu menyertai rombongan jihad. Yang kedua, waqa'adal ladzina kadzabullaha wa rasulahu, dan duduk orang-orang yang memang mendustakan Allah dan Rasul. Mendustakan Allah dan Rasul dengan makna orang munafik yang memang jelas-jelas mereka itu mendustakan Allah dan Rasul. Tidak keluar berjihad, tidak datang pun untuk memberitahu apa-apa dalihan.
duduk saja. Dengan cara duduk, dengan tidak mari beritahu alasan tu, dia adalah memang orang membohongi Allah dan Rasul. Manakala orang mari jumpa Nabi minta kebenaran, itu orang munafik. Sayasibul ladzina kafaru minhum adzabun alim, pasti akan menimpa orang-orang yang ingkar di kalangan mereka itu azab yang sangat pedih. Ayat seterusnya mengenai uzur sebenar diberitahu oleh Allah Ta'ala supaya semua dapat maklumat sebagai garis panduan uzur sebenarnya macam mana. Kalau ada uzur sebenar, tidak perlu kamu beritahu pada Nabi. Memang Allah Ta'ala golongan kamu sudah jadi golongan yang uzur. Laisa 'ala dhu'afa. Orang yang tidak uzur, orang yang uzur sini sebenarnya dia ada dua jenis. Satu uzur badan dia, tak mampu dari segi badan dia sendiri. Dia buta, pencang sebagainya. Satu lagi uzur dari segi kemampuan harta benda. Tidak ada kenderaan. Tidak ada harta untuk dia bawa. Harta untuk dia tinggal. Itu juga uzur. Jadi Allah Ta'ala beritahu, laisa 'ala dhu'afa. Dan tidak ada kesalahan ke atas orang yang daif. Mereka-mereka yang betul daif. Wala 'alal marda, dan ke atas mereka yang memang jatuh sakit. Wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiqun. Dan tidak ada menjadi kesalahan kepada orang yang tidak ada sebarang harta untuk mereka infakkan. Tidak ada apa tu, tidak ada harajun, tidak ada kesalahan, tidak ada celaan, tidak ada dosa. Idza nasahhu lillahi wa rasulih, apabila mereka memang ikhlas dengan uzur-uzur itu, memang ikhlas mereka kepada Allah dan Rasul, mana memang mereka ada sungguh keuzuran, tidak bohong. Ma'alal muhsinina min sabil. Ma'alal muhsinina min sabil. Memang tidak ada kepada orang seperti itu yang ada sifat ihsan seperti itu min sabil, apa-apa pun jalan yang membawa kepada hukuman dan juga dosa. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Ta'ala Maha mengampuni lagi Maha mengasihi. Begitu juga wala 'alal ladzina idza ma atauka, tidak menjadi kesalahan dan dosa juga, tidak menjadi suatu perkara yang dicela ke atas orang yang sudah hadir kepada kamu untuk keluar berjihad. Tapi dia hadir kepada kamu dengan meminta daripada kamu kenderaan. Litahmilahum, supaya kamu sediakan kepada mereka kenderaan yang boleh bawa mereka keluar berjihad. Lalu ketika itu kamu kata kepada mereka tu, la ajidu ma ahmilukum alaih. Aku tidak ada lagi kenderaan-kenderaan yang aku boleh bagi kepada kamu, boleh bawa kamu untuk keluar berjihad. Setelah dia dengar daripada Nabi, perkataan Nabi yang tidak ada kemampuan juga, tawallau, mereka berpaling. Wa a'yunuhum tafidhu minad dami. Hal keadaan mata mereka mencucuri air mata, hazanan, kerana sedih. Alla yajidu ma yunfiqun, kerana sedih tidak ada apa-apa pun harta yang mereka boleh infakkan untuk agama. Ini semua golongan-golongan yang dikira golongan-golongan yang tidak ada celaan dan tidak ada dosa jika tidak menyertai Nabi dalam berjihad atau tidak menyertai rombongan jihad. Ayat seterusnya sebagai zajrun. Innamas sabilu 'alal ladzina yasta'dinunaka. Sesungguhnya kesilapan dan kesalahan berserta dosa itu akan ditanggung oleh alladzina yasta'dinunaka, orang yang sengaja mari minta izin kepada kamu. Wahum aghniya, sedangkan mereka kaya raya, mereka sehat afiat. Maknanya mereka tidak ada satu keuzuran syar'i. Mereka kaya raya, mereka sehat afiat. Cuma radu bi an yakunu ma'al khawalif. Mereka berpuas hati untuk jadi seperti golongan wanita-wanita yang tidak menyertai jihad. Wa taba'allahu ala qulubihim. Sebenarnya jumlah ta'liliyah, Allah memang telah kunci hati mereka. Fahum la ya'lamun, maka mereka tidak boleh memahami, tidak boleh mengetahui perbezaan di antara keluar berjihad dengan duduk di rumah. Ya'tadiruna ilaikum idza raja'tum ilaihi. Mereka memberitahu kepada kamu alasan. Mereka memberitahu kepada kamu sebab-sebab. Bila tu idza raja'tum ilaihim, apabila kamu telah balik daripada medan
kepada mereka. Mari jumpa Nabi beritahu alasan tu alasan. Qul katalah kepada mereka, la ta'tadiru. Kamu tak perlu beritahu lah alasan. Kamu tak perlu beritahu lah dalihan. Lan nu'mina lakum. Kami tak akan percaya lagi kepada kamu. Sebab apa? Qad nabba'ana Allah min akhbarikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberitahu kepada kami keadaan-keadaan kamu yang sebenar. Kamu ni sebenarnya ada kemampuan. Baik harta, baik tubuh badan. Tapi sengaja kamu tak mau keluar berjihad. Wa sayarallahu amalakum wa rasuluhu. Dan masa hadapan pun Allah Ta'ala akan tengok amal-amal kamu. Rasul juga akan tengok amal-amal kamu pada masa hari-hari berikutnya. Yang telah lalu itu sudah dipastikan kamu ni nifaq. Untuk masa-masa akan datang, Allah akan tengok pula macam mana kamu. Rasul juga akan tengok macam mana kamu ni berterusan dengan nifaq atau sebaliknya. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kamu akan dihadapkan kepada Allah yang Maha mengetahui perkara gaib dan perkara yang nyata. Di sana fayunabbiukum, Dia akan memberitahu kepada kamu bima kuntum ta'malun, apa saja yang kamu pernah lakukan semasa dunia untuk dibalas. Mereka datang kepada kamu bersumpah. Bukan saja bagi tahu alasan. Mereka datang bersumpah. Ia ada dua perkara berbeza. Satunya beritahu saya tak boleh pergi jihad baru ni gini-gini sebab, gini-gini sebab. Yang kedua ni, sayahlifuna billah lakum. Mereka akan datang bersumpah kepada kamu dengan nama Allah. Idzan qalabtum ilaihim, apabila kamu kembali semula kepada mereka di kota Madinah. Tujuan mereka bersumpah litu'ridu anhu, supaya kamu tidak akan pedulikan kesilapan dan kesalahan mereka. Supaya kamu tidak akan cela dan kata sesuatu pada mereka. Mereka mari beritahu, demi Allah saya tak keluar berjihad kerana tu, demi Allah saya tak keluar berjihad kerana ni. Tujuannya supaya kamu jangan pedulikan mereka, jangan cela mereka, jangan kata apa pada mereka. Allah Ta'ala beritahu pada sahabat Nabi, fa'aridu anhum. Kamu jangan peduli pada mereka. Maka kamu janganlah peduli pada mereka. Innahum rijsun. Sesungguhnya mereka tu najis. Dia barang najis ni barang yang tidak perlu dipedulikan. Barang kotor. Kita tak perlu peduli pada barang kotor. Kita akan ambil kira barang bersih. Jadi innahum rijsun. Sesungguhnya mereka tu najis. Bukanlah benda yang berharga. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat mereka sudah ada, iaitu neraka jahannam. Mana dunia pun najis, akhirat pun duduk dalam neraka. Apa perlu peduli? Jaza'an bima kanu yaksibun, sebagai balasan nifaq daripada ikhtiar mereka itu. Yahlifuna lakum litardaw anhu. Juga mereka bersumpah kepada kamu bukan saja supaya kamu tak peduli pada mereka, supaya kamu tidak kata apa-apa pada mereka. Yang kedua, yahlifuna lakum, mereka sanggup bersumpah kepada kamu litardaw anhu, supaya kamu bergembira dengan mereka dengan cara sumpah itu. Mereka bersumpah kepada kamu supaya kamu puas hati dengan alasan mereka, supaya kamu puas hati dengan alasan mereka. Di sini Allah beritahu sebagai hukum, fa in tardaw anhum, maka jika kamu wahai sahabat berpuas hati dengan orang munafik, fa inna Allah la yarda 'anil qaumil fasiqin, maka sungguhnya Allah Ta'ala pula dia tidak puas hati, dia tidak redha akan kaum yang fasik itu. Mana jika orang yang mana Allah tak redha, kamu tak boleh puas hati dengannya, kamu tak boleh gembira, kamu juga kena benci. Kamu juga kena benci. Kemudian Arabi sini, orang Arab Badui adalah orang Arab Badui yang munafik. Orang Arab yang duduk di kota Madinah dalam kawasan bandar, dia panggil orang Arab yang duduk dalam bandar bersama Nabi SAW. Jika munafik, dia dikira golongan-golongan yang diberitahu dalam ayat-ayat sebelum. Ayat ni nak beritahu munafik yang duduk di luar.
Makna munafik ada berbagai-bagai golongan. Ada dalam kota, ada yang di bandar. Yang mana golongan dalam kota atau dalam bandar? Madinah sudah diberitahu beberapa golongan. Ayat ini pula golongan yang berada di desa, di kawasan kampung, di kawasan tepi bukit. Al-A'rabu asyaddu kufran wa nifaq. Arab Badui yang munafik. Sini Arab Badui yang munafik. Memang golongan tu lebih keras di segi kufur dan nifaknya. Memang keras di segi kufur dan nifaknya. Macam mana boleh bezakan dengan orang kafir? Orang kafir keras juga. Orang kafir, dia mengaku dia kafir. Orang munafik, dia mengaku dia Muslim. Itu saja beza. Keras sama. Jadi orang-orang yang mengaku dia Muslim, tapi amalan-amalan dia, akidah dalamannya, kufur. Jadi apabila dia jenis orang yang mengaku Muslim, tapi munafik duduk di kawasan bukit sana, duduk di kawasan desa sana, dia ni lebih keras di segi kufur dan nifak berbanding munafik kota, munafik dalam bandar. Sebab dia ada satulah. Dan wa ajdaru alla ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasulih. Dan lebih patut orang Badui munafik ni tidak tahu sempadan-sempadan agama syariat Allah Ta'ala yang Allah turunkan kepada Nabi. Tak tahu undang-undang. Dengan sebab tu sifat nifak mereka lebih keras. Sebab maklumat-maklumat agama jauh pada mereka. Gersang ilmu pada mereka. Jadi apabila gersang ilmu pada mereka, sekadar kata saya Muslim, saya berikut Nabi Muhammad, saya adalah orang Islam. Tapi oleh kerana tidak ada maklumat-maklumat wahyu pada mereka, maka kekufuran dan sifat nifak mereka begitu keras. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Yang ini Allah Maha mengetahui penyakit-penyakit hati mereka, dan Allah Maha bijaksana cara macam mana nak hukum mereka. Di antara munafik pula, wa minal a'rab, ada di antara Badui yang munafik itu, man yattakhidhu, orang yang berfahaman, ma yunfiqu, orang yang berfahaman, ma yunfiqu maghraman, apa-apa yang diinfakkan itu sebenarnya suatu bebanan ke atas mereka. Maghraman mana satu bebanan ke atas mereka, satu hutang yang mereka tangguh, satu cukai yang besar. Wa yatarabbasu bikumud dawa'ir, oleh kerana itulah mereka sentiasa menunggu-nunggu, menanti-nanti jika ada musibah, bencana menimpa kamu, kerana tak sukanya mereka kepada kamu umat Islam. Kerana tidak sukanya kepada kamu umat Islam. Alaihim da'iratus saw, sebenarnya ke atas mereka lah bencana buruk. Sebenarnya ke atas mereka lah bencana buruk. Wallahu sami, dan Allah Ta'ala Maha mendengar, al-alim. Allah Maha mendengar lagi alimu, Maha mengetahui. Ayat seterusnya daripada kalangan Badui yang betul-betul beriman. Ada juga, bukan semua sekali, munafik. Wa minal a'rabi, dan ada di antara Arab Badui yang beriman. Man yu'minu billahi, betul-betul mereka tu beriman kepada Allah. Wal yaumil akhiri, dan hari akhirat. Memang mukmin sungguh mukmin tulen. Dan wa yattakhidhu, dan mereka berfahaman ma yunfiqu, apa yang mereka infakkan itu, qurbati, sebagai amal-amal bakti yang menghampirkan diri mereka inda Allah, pada Allah. Wa salawati rasul, dan untuk mendapat doa-doa baik daripada Rasul. Itu zakat yang mereka keluarkan, itu mereka faham ia merupakan amal-amal bakti. Dengan amal inilah akan menghampirkan mereka kepada Allah. Dan amal inilah apabila dikeluarkan zakat, dia akan dapat doa berkat daripada Rasulullah. Ala ketahuilah, innaha, memang amalan-amalan itu qurbatul lahum, jalan untuk menghampirkan mereka kepada Allah. Memang amalan-amalan itu qurbah, sesuatu yang dikira penghampiran mereka kepada Allah yang sebenar. Sayyidufilhumullahu fi rahmatihi, pasti Allah Ta'ala akan memasukkan mereka dalam rahmat yang istimewa. Innallaha ghafurur rahim,
Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengampuni lagi Maha Pengasih. Setelah diberitahu golongan-golongan munafik yang begitu banyak, baik munafik dalam kota Madinah atau munafik di luar kota Madinah, ayat 100 ini bermula dengan penjelasan mengenai mukmin yang dilatih oleh Nabi. Mukmin sebenar yang dikira para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, yang dikira tulen. Mukmin yang diterbiahkan oleh Nabi, yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Maknanya surah ni surah Fadhihah, surah yang membongkar orang-orang yang pada zahirnya Muslim, sebenarnya tidak, kerana sifat-sifat tadilah. Dan sifat-sifat tadi boleh diketahui melalui jihad dan infak. Manakala mukmin tulen, mukmin yang berjaya, yang lulus dalam ujian, bermula pada ayat 100. Cuma dalam mukmin yang tulen ini ada beberapa mereka yang terlanjur, tapi mereka jujur. Mereka ada buat silap juga, tapi mereka itu jujur. Allah Ta'ala adakan dua kisah dalam ayat ini. Mukmin tulen tapi terlanjur. Dan terlanjur pula tajuk jihad dan infak. Bukan tajuk-tajuk lain. Wasabiqunal awwalun, orang yang mula-mula, orang mendahului yang lain. Orang mendahului yang lain di segi dapat kalimah, dapat Islam. Al-awwalu, yang mula-mula daripada umat ini, yang mendahului daripada golongan lain pada mengucap kalimah syahadah, yang mula-mula berbanding dengan umat-umat akhir zaman. Umat akhir zaman hingga kiamat, yang mula-mulanya para sahabat. Mana anak murid Nabi yang pertama, yang mula-mula dapat kalimah, yang mula-mula di segi pada zaman, masa. Dia terdiri pada dua golongan, minal muhajirin wal ansar. Dia terdiri pada seluruh orang muhajirin dan seluruh orang ansar. Walladzina taba'hum, dan juga orang lain pun yang boleh mengikuti muhajirin dan ansar sehingga kiamat. Tak kira. Tapi bi ihsanin, mereka boleh mengikuti muhajirin dan ansar bi ihsanin, dengan ikhlas. Semua itu golongan yang seperti itu radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah redha kepada mereka, mana Allah berpuas hati pada amal dan juga bakti mereka, dan mereka juga berpuas hati daripada pembayaran kepada amal mereka, itu diberi balasan di atas iman dan amal mereka. Allah zahirkan redha itu dengan syurga. Wa a'adda lahum jannat, Allah sediakan untuk mereka jannatin, kebun-kebun syurga yang luas, tajri min tahtihal anharu, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, yang mereka kekal dalamnya buat selama-lamanya. Zalikal fawzul azim, ya demikianlah kejayaan yang sangat agung. Yang sangat agung. Wa mimman hawlakum minal a'rabi munafiqun, dan ada di antara kamu, sekitar kamu di Madinah sana, ada orang badui itu, kalimah yang mereka terima sebenarnya tak masuk dalam hati. Mereka munafiqun. Tak sama dengan sabiqun. Sabiqun ni mereka terima kalimah, dan kalimah itu masuk dalam hati mereka. Manakala ada golongan Arab yang berada sekitar Madinah, dia mengaku menerima kalimah Islam, kalimah syahadah, tapi tak masuk dalam hati. Munafiqun. Wa min ahli Madinah, dan daripada penduduk kota Madinah sendiri pun ada juga. Maradu 'ala nifaq, yang berkekalan, yang terus menerus di atas sifat nifaq itu, tak berubah-ubah. Dan mereka ini tak nampak alamat-alamat zahir. La ta'lamuhum. La ta'lamuhum maknanya kamu tak nampak mereka ni munafik, dengan sebab tidak ada alamat-alamat zahir pada mereka. Alamat zahir tidak ada pada mereka. Sebenarnya la ta'lamuhum jumlah untuk memberitahu penjelasan mengenai makna maradu. Maradu ala nifaq. Maradu makna terus menerus berkekalan dalam keadaan nifaq, tak berubah-ubah. Jadi Nabi tak kenal sebab tidak ada alamat zahir
pada badan mereka, tutur kata mereka, gerak-geri mereka. La ta'lamuhum, kamu tak kenal mereka. Sebab tidak ada alamat zahir. Nahnu na'lamu, kami kenal sungguh mereka. Allah kata kami kenal sungguh mereka. Sebab nifak dia duduk di dalam. Selama mana tak zahir alamat, manusia tak nampak. Tapi nifak itu tetap ada. Walaupun alamat tak zahir, kalau mereka tidak jujur tetap ada. Allah saja tahu. Jadi wa nahnu na'lamu, kami kenal mereka. Kamu tak kenal mereka, wahai Muhammad. Sanu'adzibuhum marratain. Kami akan azab mereka berganda-ganda, 2 kali ganda. Pertama kerana memang mereka itu munafik. Yang kedua kerana berterusan dengan keadaan nifak. Yang kedua kerana berterusan dalam keadaan nifak, tak berubah-ubah. Tsumma yuradduna ila 'adzabin 'azim, kemudian mereka akan dihadapkan kepada azab yang sangat besar. Yang sangat besar. Wa akharun, dan kaum lain, kaum beriman juga, tapi lain daripada yang disebutkan tadi, i'tarafu bi dzunubihim, mereka mengaku dosa-dosa mereka. Mereka jujur dengan cara mengaku dosa. Tak berbohong. Khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'ah. Iaitu mereka campur aduk, amalan baik pun ada dan yang lain amalan jahat pun ada. Mereka campur aduk. Amalan baik pun ada, amalan jahat pun ada. Amalan baik adalah penyesalan dan bertaubat. Amalan jahat mereka kerana mereka tidak keluar dan tidak menyertai rombongan jihad walaupun difardukan kepada mereka dengan tidak ada sebarang uzur. Itu amalan buruk. Jadi mereka sudah mengaku. Ayat ini dituju kepada satu golongan sahabat Nabi, Abu Lubabah dengan 5 orang lagi. Dia tidak keluar berjihad bersama Nabi dalam perang Tabuk. Apabila dia tahu Rasulullah telah balik, kumpulan dia 6 orang ni tambak badan masing-masing di tiang Masjid Nabawi dan bersumpah dia tidak akan buka dan bawa sendiri tali ikatan sehingga Nabi sendiri akan buka. Duduklah begitu dia beberapa hari, sehinggalah apabila dapat wahyu maksudnya Allah terima taubat mereka, lalu Nabi SAW sendiri buka tali ikatan badan mereka di tiang masjid. Seperti mana riwayat Ibn Abbas yang ada dalam kitab Ibn Katsir. Asallahu an yatuba alaihim, mudah-mudahan Allah janji nak menerima taubat mereka. Jadi mudah-mudahan taubat mereka itu diterima oleh Allah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Taala Maha mengampuni lagi Maha mengasihi. Mereka 6 orang ni beritahu pada Nabi, ya Rasulullah, ambillah harta kami, nak banyak mana, sucikanlah hati kami daripada nifak, sucikanlah amalan kami, sucikanlah dosa kami. Nabi pada mulanya enggan mengambil, tapi atas arahan Allah Ta'ala beritahu, khudh min amwalihim. Ayat ini walaupun setengah ulama tafsir kata ada hubungan dengan Abu Lubabah dan kumpulan dia 6 orang tu, tapi ayat ini sebenarnya umum kepada semua mereka yang menginfakkan harta melalui zakat atau melalui sedekah untuk supaya dibersihkan dosa mereka dan disucikan hati mereka. Jadi Allah Ta'ala arahkan kepada Nabi, khudh, ambillah wahai Muhammad, min amwalihim, daripada harta-harta mereka yang mereka serahkan, sedekatan sebagai zakat atau sedekah biasa, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang boleh menyucikan dan boleh mentazkiyahkan mereka dengan sedekah-sedekah itu. Yakni kamu boleh menyucikan, kamu boleh tazkiyahkan mereka dengan sedekah-sedekah itu apabila sedekah itu diagih-agihkan kepada orang yang layak. Ikuran kerana sedekah, ikuran kerana zakat, maka Allah Ta'ala bagi kepadanya berkat. Wasalli alaihim, dan doalah kepada mereka juga dengan guna lafaz Allahumma salli. Ya Allah, salli makna bagi rahmat kepada pembayar zakat. Seperti mana dalam hadis Nabi pernah berdoa, Allahumma salli ala Ibn Abi Aufa,
ketika Ibn Abi Aufa bayar zakat kepada Nabi. Inna salataka sakanun lahum. Sesungguhnya doa-doa rahmat, doa-doa berkat kamu itu sakanun lahum. Perkara yang boleh mententeramkan hati mereka. Doa-doa Nabi itu merupakan suatu perkara yang mententeramkan hati mereka. Wallahu sami'. Dan Allah Ta'ala itu maha mendengar, alim, maha mengetahui. Maha mendengar doa-doa dan pengakuan seorang hamba, dan maha mengetahui hati yang mereka, hati yang ada dalam hati mereka itu ikhlas atau sebaliknya. Ayat seterusnya supaya sentiasa bertaubat. Kesilapan mungkin berlaku, tapi jangan tangguhkan daripada melakukan taubat. Bersegera. Alam ya'lamu, tidakkah mereka yakin? Anna Allah huwa yaqbalu taubata 'an ibadihi. Sesungguhnya Allah jua, dialah yang akan menerima taubat daripada kalangan sekalian hamba. Tidak yang lain. Allah yang akan menerima taubat. Wa ya'khudhu sadaqah, dan Allah akan mengambil, akan menerima sedekah-sedekah, zakat-zakat. Wa anna Allah tawwabur rahim, dan sesungguhnya Allah Ta'ala suka menerima taubat hamba yang melakukan taubat. Ar-Rahim, maha mengasihani, yang mana taubat yang apabila diterima, Allah Ta'ala tidak akan hukum lagi. Wa qul i'malu, di sini pula tarhib kepada mereka yang masih berdegil tidak ingin bertaubat. Wa qul i'malu, dan katalah kepada mereka, buatlah apa yang kamu nak buat, iaitu di antaranya menangguh-nangguhkan taubat. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Untuk masa-masa akan datang, Allah akan tengok amalan kamu apa akan jadi. Rasul dan para mukmin juga akan tengok amalan kamu apa akan jadi. Baik dunia, baik akhirat. Allah akan zahirkan amal-amal kamu itu. Sebenarnya amal itu telah bertukar mungkin menjadi neraka. Wasaturatuna ila alimil ghaibi wasyahadah, dan kamu semua akan dihadapkan kepada Allah yang maha mengetahui perkara gaib lagi perkara yang nyata. Di sana fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, Allah Ta'ala akan beritahu satu persatu apa yang kamu pernah lakukan untuk dibalas. Satu kaum lagi yang beriman, di kalangan mereka betul-betul mukhlis, wa akharuna murjaun, ditangguhkan taubat mereka sehingga kepada 50 hari. Sehingga pada 50 hari. Li amrillah, sehingga kepada keputusan Allah Ta'ala. Selama tempoh mereka tidak hadir ke Tabuk, iaitu 50 hari. Maka selama itulah taubat mereka ditangguhkan. Jadi ada satu kaum lagi, yang ini 3 orang di kalangan sahabat, Ka'ab bin Malik, Murarah, dan juga Hilal. Mereka ni adalah golongan 3 orang yang mukhlis, yang ikhlas, tapi menangguh-nangguhkan untuk berjihad bersama Nabi sehingga terlepas. Sehingga didapati Nabi telah sampai ke Tabuk. Mereka beritahu kepada Nabi, kami tidak ada alasan apa-apa. Mereka betul-betul dengan jujur mereka kata, kami tidak ada apa-apa alasan, kami memang boleh pergi keluar berjihad. Tapi sibuknya kami dengan urusan-urusan duniawi kami. Maka kami tertinggal. Maka dia kata kepada Nabi, maafkanlah kami. Buatlah apa saja hukuman ke atas kami bersedia. Kami bersedia. Nabi kita SAW beritahu pada dia, kamu tunggulah keputusan Allah. Apa akan berlaku pada kamu, tunggulah. Sehingga sampai 50 hari. Selama tempoh mereka tidak menyertai rombongan, dibagi tangguh. Mana ditangguhkan apa ni? Penerimaan taubat itu. Imma yu'adzibuhu wa imma yatubu alaihim. Sama ada Allah Ta'ala akan hukum mereka, azab mereka, sama ada Allah Ta'ala akan terima taubat mereka. Tengok ada ikhlas. Allah Ta'ala boleh azab mereka kerana keadaan yang berlaku itu mereka tak menyertai rombongan jihad. Boleh Allah azab. Sama ada Allah Ta'ala terima taubat mereka dengan sebab ikhlas mereka dan jujur mereka. Duduk bertembur dengan antara 2 perkara itulah. Yang sabitnya mereka tak pergi berjihad. Mereka ada kemampuan. Dan mereka mengaku. Cuma sabit juga mereka ni bertobat. Tinggal lagi taubat tu jujur atau tidak.
Sekiranya taubat mereka itu ikhlas dan jujur, Allah boleh jadi terima. Di dua keadaan ditangguhkan. Wallahu alimun hakim, dan Allah Ta'ala maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi untuk cerita mereka ini ada hadis yang panjang dalam hadis Bukhari Muslim. Beritahu tentang mereka ini macam mana keadaan-keadaan yang dilalui oleh tiga orang ini semasa menunggu taubat diterima. Sehingga akhirnya pada hari yang ke-10, yang ke-50 barulah dizahirkan, diwahyukan kepada Nabi bahawasanya tiga orang ini doa mereka dan taubat mereka juga diterima oleh Allah. Satu golongan lagi, Abu Amir Rahib, dia orang Madinah. Dia sudah bertukar agama syirik kepada Nasara sebelum kedatangan Nabi lagi. Cuma dia nak kedudukan dia disanjungi, dihormati, didatangi. Jadi apabila Nabi kita SAW dilayan oleh sahabat-sahabat begitu hebat, maka dia rasa tersinggung. Dia belajar kitab. Dia belajar kitab Nasara. Dan dia ahli ibadat. Dalam kitab beritahu dia ahli ibadat. Dia belajar kitab dan dia ahli ibadat. Cuma dia sangat tersinggung kerana dia tak boleh jadi ketua. Dia tidak dapat pengaruh seperti mana Nabi kita SAW. Lebih-lebih lagi dalam perang Badar, Nabi berjaya lawan orang kafir Quraisy. Dan dalam perang Uhud, dia di antara penghasut. Penghasut supaya orang Mekah lawan Nabi. Dan Nabi pernah jumpa dia, Nabi pernah ajak dia baca beberapa ayat kepada dia supaya dia masuk Islam, tidak dengan keadaan Nasara begitu. Dia enggan menerima, enggan mengakui. Sehinggalah akhirnya dia buat keputusan tinggalkan kota Madinah untuk cari bantuan daripada Rom. Dia sana pergi berbincang dengan ketua Rom supaya atur strategi lawan Islam. Dan bersetuju. Maka dia hantar surat supaya orang geng dia di kota Madinah itu ada beberapa orang bersiap sedia kerana orang Rom sudah bersedia untuk lawan, untuk menghancurkan kumpulan Muhammad. Lalu untuk supaya menjadikan markas mereka, Abu Amir diarahkan supaya buat satu masjid berdekatan dengan Masjid Quba. Supaya tempat itu menjadi pusat maklumat-maklumat yang dia nak sampaikan daripada Rom sana. Dia bina masjid itu, siap masjid dekat dengan Masjid Quba. Dan dia jemput Nabi sembahyang merasmikan masjid. Masa tu Nabi kita SAW duduk sibuk urusan untuk pergi ke Tabuk. Nabi kata nanti apabila balik, kami akan datang sembahyang. Maka semasa balik, sebelum sampai 2 hari ataupun setengah hari nak sampai ke Madinah, Allah Ta'ala turunkan wahyu ini. Maksudnya masjid tadi adalah masjid Dirar, masjid yang dibina untuk menghancurkan Islam. Masjid sangat bahaya. Masjid untuk memecah belah, bukan untuk menyatukan. Masjid bukan untuk mentauhidkan Allah. Masjid untuk melakukan perkara yang bertentangan. Lalu Nabi arahkan sahabat-sahabatnya yang di Madinah sebelum sampai Nabi ke Madinah supaya dirobohkan masjid itu. Lalu dirobohlah masjid itu. Setelah diketahui oleh mereka masjid mereka telah roboh, mereka mari jumpa Nabi, bersumpah depan Nabi. Kami buat ini bukan benda yang lain, kami nak supaya orang miskin, orang yang daif, yang tak boleh pergi ke Masjid Quba untuk datang masjid dia. Itu alasan-alasan yang mereka beritahu kepada Nabi. Allah Ta'ala zahirkan daripada ayat ini, mereka bohong. Jadi ayat 107 ni memberitahu tentang ada di antara mereka yang memiliki niat yang buruk buat masjid, tapi buat masjid untuk menghancurkan agama. Walladzina ittakhadhu masjidan dirara, dan mereka yang membina masjid dirar, masjid yang menimbulkan huru-hara, yang menimbulkan bahaya. Wa kufran,
dan masjid yang menguatkan kekufuran. Masjid yang akan menimbulkan bahaya, yakni bahaya pecah belah, dan masjid yang akan menguatkan kekufuran. Wa tafriqan bainal mu'minin, dan menjadikan orang Islam akan menjadi dua kumpulan. Satu ke Masjid Quba, satu ke masjid dia. Wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl, dan sebagai tempat untuk mengintip bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul sebelum ini. Dan apabila dirobohnya masjid itu, kumpulan mereka datang jumpa Nabi, wala yahlifunna, dan mereka datang bersumpah, in aradna, tidaklah kami ingin pada membina masjid ini illal husna, kecuali niat-niat yang baik. Niat baik. Ulama tafsir tulis niat baiknya ialah untuk bagi kemudahan kepada orang miskin, untuk bagi kemudahan kepada orang yang jauh rumahnya untuk datang sembahyang pada waktu malam. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun, dan Allah bersaksi innahum lakadzibun, sesungguhnya mereka memang bohong. Untuk masjid dirar seperti ini, hukumnya ialah la taqum fihi abada. Kamu jangan berdiri sembahyang di masjid itu sampai bila-bila. Tak boleh. Kamu jangan tunaikan sembahyang di masjid itu sampai bila-bila. Tidak boleh. La masjidun ussisa 'ala taqwa. Masjid yang sebenarnya ialah masjid yang layak untuk kita masuk sembahyang, yang pada masa mula dibina, dia dibina atas dasar takut kepada Allah. Jadi la masjidun la'iqun lis-salah. Masjid yang layak untuk masuk sembahyang, ussisa 'ala taqwa, yang telah dibinanya atas rasa takwa. Min awwal yaumin, pada mula-mula dia dibina. Kenapa disebut pada mula-mula dibina? Ketika letak batu asas tu untuk takut pada Allah. Tidak kata dulu kita buat sebagai benda lain, tapi lama-lama kita pun nak buat masjid. Tidak. Memang awal-awal masa letak batu asas itu untuk masjid. Masjid itulah ahaqqu an taquma fi. Lebih patut kamu sembahyang dalamnya. Jadi bina masjid, awal-awal niat bina masjid itu untuk takwa. Masjid jenis itu saja yang patut kamu masuk sembahyang. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Dalam masjid itu ada lelaki yang sembahyang, mereka suka kepada bersuci. Allah yuhibbul mutahhirin, dan Allah memang suka kepada hamba yang bersuci. Di sini Allah Taala beritahu perbandingan. Muqaddamnya afabina aman assasa. Di antara fa dengan man tu ada satu kalimah mahzuf, iaitu afabina aman assasa. Apakah binaan orang yang mengasaskan binaannya di atas takwa kepada Allah, redha kepada Allah lebih baik, amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin har, ataupun binaan yang dibina di atas tepi jurang yang akan runtuh, itu lebih baik. Apakah binaan yang diasaskan binaannya atas takwa daripada Allah itu lebih baik, ataupun binaan yang diasaskan di atas apa dia? Syafa juruf, tepi jurang yang hampir runtuh. Duduk di tepi jurang pula, dan jurang pula hampir runtuh. Tiga perkara. Fanhara bihi fi nar jahannam, maka jika berdiri di situ akan jatuh, runtuh dan bawa terus ke neraka jahannam. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin, dan Allah Taala tidak bagi pimpinan hidayah kepada agama yang benar kaum yang zalim. Jadi apabila binaan telah dibuat, binaan itu menyebabkan lambang kepada pecah belah, lambang kepada kekufuran, tidak lagi lambang kepada tauhid. La yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim. Sentiasalah binaan yang mereka telah bina itu menjadi keraguan dalam cita-cita jahat mereka. Menjadi suatu keadaan yang meragui pada cita-cita jahat mereka. Illa an taqatta'a qulubuhum, melainkan akhirnya cita-cita mereka itu
akan dihancurkan. Cita-cita mereka itu, yang dia ragu itu, menghancurkan hati mereka. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ayat seterusnya mengenai jihad adalah satu sifat yang manusia boleh tukar dunia dengan ambil akhirat. Boleh tukar dunia dengan ambil akhirat. Dengan cara berjuang. Memberi segala kebolehan-kebolehan yang ada untuk dapat syurga Allah. Jadi jihad adalah satu perkara pertukaran. Dia adalah satu perkara pertukaran di antara perkara-perkara dunia yang akan dijual untuk akhirat. Itu makna jihad. Kalau tak boleh tukar dunia untuk jadikan akhirat, maka tidak akan zahir makna jihad. Apa yang mahal bagi manusia itu harta dia. Apa yang mahal bagi manusia itu diri dia. Yang paling mahal bagi manusia, nyawa dia. Ketiga-tiga ni dia boleh tukar. Kalau boleh tukar untuk akhirat, maka itulah jihad sebenarnya. Kalau tak boleh tukar, kalaulah jihad untuk duniawi, maka dia tidak dikira jihad. Jadi asal jihad adalah boleh tukar. Boleh tukar. Benda yang dia sayang, dia tukar dengan akhirat. Benda yang dia sayang, harta dia, badan dia, nyawa dia. Sini Allah beritahu. Inna Allah ashtara minal mu'minin anfusahum. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah buat perjanjian tukar akan orang mukmin. Barangnya ialah diri mereka yang mahal itu. Wa amwalahum, dan harta mereka yang mahal itu. Untuk ditukar bi anna lahumul jannah, diganti dengan syurga. Kalau boleh bagi harta untuk agama, boleh bagi badan khidmat untuk agama dan ditukar dengan syurga, maka jadilah dia jihad. Sampai tahap yuqatiluna fi sabilillah, mereka sanggup berperang di jalan Allah. Fayaqtulun, dan mereka kadang-kadang membunuh musuh. Wa yuqtalun, kadang-kadang mereka dibunuh oleh musuh. Apabila dibunuh oleh musuh, maka nyawa mereka terus mereka tukar untuk agama. Wa'adan alaihi haqqan. Ini semua janji yang betul-betul sabit lagi benar. Ada juga dalam kitab Taurat, ada juga dalam kitab Injil, lebih-lebih lagi dalam Quran. Dalam Quran. Jadi sesiapa yang ingin berjihad, dia kena sedar jihad itu adalah pertukaran. Kalau tak mahu tukar, dia tidak akan jadi maksud jihad. Tak jadi jihad. Sebab itulah jihad dan infak adalah alamat iman yang sebenar. Alamat iman yang sebenar. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ, dan siapa-siapa saja. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ, siapakah yang lebih menepati janji lebih daripada Allah. Apabila Allah janji nak bagi syurga, kalau satu orang tu sanggup tukar dengan cara jihad, sanggup tukar bagi harta, bagi kebolehan dan tubuh badannya, Allah Ta'ala akan bagi syurga. Siapakah yang lebih menepati janji lebih daripada Allah? Tidak ada. Fastabshiru bi bai'ikum, maka bergembiralah kamu dengan tukar jual beli kamu itu. Dengan jual beli kamu, pertukaran kamu itu. Alladhi bay'atum bihi, yang kamu telah lakukannya. Yang kamu telah uruskannya. Jadi perjanjian jual beli kamu dengan Allah yang kamu telah berjanji itu, bergembiralah. Sebab Allah Ta'ala tidak mungkin janji dia. Allah Ta'ala akan menepati. Wa dzalika huwal fawzul 'azim. Yang demikian itulah kejayaan yang sangat agung. Orang mukmin yang berjihad, Allah beritahu minal mukminin. Orang mukmin yang berjihad itu sebenarnya dia sudah ada sifat-sifat lain. Sebenarnya dia sudah ada sifat-sifat lain. Sebab tu Allah beritahu al-mukminin. Sifat-sifat lain yang merupakan sifat yang melengkapkan mukmin yang sebenar. Apa dia? At-taibun, sentiasa bertaubat. Iaitu golongan yang sentiasa bertaubat. Al-abidun, golongan yang hanya beribadat kepada Allah. Al-hamidun, golongan yang hanya memuji Allah. As-sa'ihun, golongan yang hanya berpuasa kerana Allah. Ar-raki'un, as-sajidun, al-amirun bil ma'ruf wan nahun 'anil munkar. Orang yang sentiasa rukuk dan sujud. Dan orang yang sentiasa amal ma'ruf, menghidupkan perkara ma'ruf, wan nahun 'anil munkar, dan membasmikan perkara munkar. Wal hafizuna li hududillah, dan yang kesembilannya golongan yang boleh jaga segala hukum-hukum Allah, batasan-batasan agama, dia boleh jaga semua. Jadi kalau ada ini semua sifat 9 ini,
wa basyiril mu'minin, berilah berita gembira kepada orang mukmin seperti ini. Jadi orang mukmin seperti inilah dia akan tukar dengan cara berjihad di jalan Allah Ta'ala. Ayat seterusnya Allah Ta'ala beritahu pada Nabi tak boleh lagi beristighfar kepada orang yang syirik pada Allah. Tak boleh. Maka lin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin. Tidak boleh bagi Nabi dan tidak boleh bagi orang mukmin biasa memohon istighfar untuk orang yang syirik. Orang yang mati syirik. Walau kanu uli qurba, sekalipun orang mati itu daripada kaum kerabat yang dekat. Bila tak boleh istighfar, min ba'di ma tabayyana lahum, setelah nyata kepada mereka annahum, orang mati itu ashabul jahim, penghuni neraka jahim. Dengan sebab mati kufur, maka tak bolehlah dia tu kita minta istighfar, minta ampun. Adapun istighfar Nabi Ibrahim, itu kesilapan dia. Kesilapan dia walaupun dia satu orang Nabi, kita tak boleh ikut. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idah. Tidaklah istighfar yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada ayahnya melainkan kerana janjinya. Kerana janjinya. Seperti mana ayat Allah Ta'ala sebut dalam surah Maryam ayat 147. Dia ada janji nak beristighfar. Wa'adaha iyahu, dia telah berjanji untuk memohon istighfar kepada ayahnya. Dia tidak istighfar, dia janji saja. Falamma tabayyana, maka apabila nyata lahu kepada Ibrahim annahu aduwwun lillah, bahwasanya ayahnya memang musuh ketat Allah, tabarra'a minhu, dia melepaskan diri dia daripada memohon istighfar. Jadi kita tak boleh ikut yang silap. Dia berjanji nak memohon istighfar, tapi apabila dia tahu ayahnya mati kufur, dia juga tabarra'a, melepaskan diri dia daripada tanggungjawab untuk beristighfar. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu satu orang yang sangat lembut dan sangat tabah menanggung segala penderitaan. Wa ma kana Allahu liyudilla qauman, dan Allah Ta'ala tidak gopoh menyesatkan mana-mana kaum. Sini mana Allah Ta'ala tidak membuat keputusan sesat kepada mana-mana kaum ba'da id hadahum, setelah Allah Ta'ala bagi kepada mereka petunjuk, hatta yubayyina lahum ma yattaqun, sehingga diberi penjelasan kepada mereka terlebih dahulu ma yattaqun, sesuatu yang mereka patut jaga. Mana Allah Ta'ala tidak akan membuat keputusan bagi kesesatan mana-mana kaum selepas Allah Ta'ala tunjukkan mereka, sehingga Allah Ta'ala jelaskan kepada mereka sebelum itu ma yattaqun, apa-apa yang mereka patut jaga daripada syirik, jaga daripada ingkar Nabi akhir zaman, jaga daripada perkara-perkara yang dikira wajib terima. Inna Allah bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui akan segala sesuatu. Inna Allah lahu mulkus samawati wal ard, sesungguhnya Allah Ta'ala itu miliknya lah kerajaan lapisan langit dan bumi. Yuhyi wa yumit, dialah yang menghidupkan, wa yumit, dialah yang mematikan. Wa ma lakum min dunillah, dan tidak ada lagi bagi kamu selain daripada Allah min waliyin wala nasib, sebarang pelindung dan sebarang penolong. Ayat ni ayat tafsir kepada tiga orang yang tak dapat hadir perang Tabuk kerana melengah-lengahkan, melambat-lambatkan dan sibuk dengan urusan-urusan duniawi. Dia nak menanggung-nanggung dan melewat-lewatkan. Allah beritahu laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar. Allah Ta'ala sentiasa menerima taubat Nabi, sentiasa menerima taubat muhajirin dan ansar. Alladzina tabauhu, yang boleh mengikuti baginda fi sa'atil usrah, pada masa yang sukar lagi sulit. Pada masa yang sukar lagi sulit, ketika mereka disuruh untuk berjihad. Min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum, setelah hampir, sini Allah Ta'ala beritahu setelah hampir berpaling hati sebahagian daripada mereka. Setelah hampir berpaling hati sebahagian daripada mereka kerana bisikan-bisikan untuk tidak menyertai jihad.
Summa taba alaihim, kemudian akhirnya Allah Ta'ala selamatkan mereka dengan terima juga taubat mereka. Innahu bihim ra'ufur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala terhadap para sahabat Maha menyayangi lagi Maha mengasihi. Wa 'ala thalathati alladhina khulifu, dan kata 3 orang yang tertinggal dan ditangguhkan taubatnya. Kata 3 orang yang tertinggal tidak boleh menyertai rombongan jihad kerana sibuk, kerana menangguh-nangguhkan, dan ditakhirkan taubatnya. Khulifu maknanya ditakhirkan taubatnya selama 50 hari. Hatta idza dhaqat, sehinggalah keadaan mereka itu dalam tempoh 50 hari. Idza dhaqat alaihimul ardu bima rahabat, apabila telah menjadi sempit kepada mereka bumi Madinah yang luas itu, kerana mereka telah dipulau oleh Nabi, oleh semua para sahabat. Tidak ada salam kalam, tidak ada lagi ucapan salam, dan tidak ada lagi apa-apa perbualan yang disahut oleh semua mereka. Jadi bumi yang luas, bumi Madinah yang luas telah menjadi sempit. Dianggap mereka sebagai satu penjara. Wa dhaqat alaihim, dan mereka juga rasa sempit. Mereka juga dhaqat alaihim anfusuhum, mereka rasa sempit diri mereka, takut-takut Nabi wafat dengan tidak diketahui keputusan. Jadi sempit hati mereka, kenapa? Bukan saja mereka di pulau, mereka bimbang, takut-takut taubat mereka tak diterima, ataupun Nabi sudah wafat sedangkan taubat mereka tak diterima. Wa dhannu, dan mereka ketika itu betul-betul yakin alla malja'a minallah, tidak ada tempat selamat daripada keputusan Allah illa ilaihi, melainkan dengan kembali bertawajjuh penuh kepada Allah. Tidak ada cara lain. Maka bersungguh-sungguh mereka itu beristighfar siang malam. Summa akhirnya pada hari yang ke-50 taba alaihim, Allah Ta'ala menerima juga taubat mereka, supaya liyatubu, supaya mereka lain kali sentiasa bertaubat. Jadi Allah terima juga taubat mereka, supaya lain kali mereka terus bertaubat. Liyatubu sini dengan makna apabila taubat hari ini diterima, lain-lain kali pun juga berlaku kesilapan, jangan putus asa, supaya mereka juga terus menerus bertaubat pada hari-hari yang lain. Innallaha wat-tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Ta'ala Dia Maha menerima taubat, suka sangat kepada hamba yang bertaubat. Ar-Rahim, Maha mengasihi. 3 golongan, 3 orang dalam golongan ni, punca menyebabkan Allah terima taubat mereka kerana kejujuran mereka. Mereka memang buat salah, tak hadir perang, tidak ada sebarang alasan, kerana menangguh-nangguhkan semata-mata. Ikuran kerana kejujuran itulah taubat diterima. Jadi ayat 119 nak beritahu kepada kita, punca taubat mereka itu diterima ialah kerana jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang beriman, kamu hendaklah takut sungguh-sungguh kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin, hendaklah kamu duduk bersama dengan orang-orang yang jujur. Wa kunu sini dengan mana jadilah diri kamu bersama dengan orang jujur. Jangan bersama dengan orang munafik yang tidak jujur. Kena jadi golongan yang bersama dengan orang jujur seperti sahabat 3 orang ini. Maka li ahli Madinah. Ayat ni ayat targhib kepada jihad. Kenapa tak sepatutnya orang tertinggal dari medan-medan jihad? Kerana kelebihan keluar berjihad tak akan sama dengan apa-apa amalan yang dibuat oleh orang bermukim. Jadi tak sepatutnya mereka tu tertinggal. Kerana kelebihan, kehebatan, keberkatan yang bakal diterima oleh orang berjihad begitu banyak yang tiada tolak banding. Di sini salah satu targhib kepada jihad. Maka li ahli Madinah, tidak patut bagi penduduk Madinah yang beriman. Wa man haulahu minal Arab, dan tidak patut juga kepada penduduk sekitar Madinah daripada penduduk-penduduk Badui. Tak patut apa? Ayyatakhallafu, tertinggal daripada menyertai rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini rombongan jihad. Tak patut tertinggal mereka itu an Rasulillah. Dan tidak patut wala yarghabu bi anfusihim an nafsi. Tidak patut mereka melebihkan diri mereka berbanding dengan diri Nabi. Tidak patut mereka melebihkan diri mereka. Tidak patut mereka yarghabu, suka
untuk memuaskan diri hati mereka berbandingan diri Nabi. Kenapa? Dzalika. Ya demikian lebihnya bila berjihad bi annahum la yusibuhum dhama'. Sesungguhnya mereka itu tidak ditimpa mereka itu oleh dahaga semasa berjihad. Wala nasabun, oleh penat semasa berjihad. Wala makhmasatun, tidak ditimpa mereka itu oleh lapar semasa berjihad di jalan Allah. Wala yata'una mauti'an, dan tidak mereka memijak mauti'an di mana-mana tempat semasa keluar berjihad. Yaghidul kufara, dengan tempat-tempat yang mereka pergi itu menyebabkan marahnya orang kafir. Dan juga wala yanaluna min aduin, dan mereka tidak menerima daripada musuh mereka apa-apa suatu apa-apa saja ancaman, apa-apa saja kesusahan. Illa kutiba lahum bihi amalun soleh, kecuali akan ditulis kepada mereka perkara-perkara tadi sebagai amal soleh. Lapar menjadi amal soleh, dahaga menjadi amal soleh, penat menjadi amal soleh. Tapak-tapak kaki yang mereka pijak untuk pergi berjuang di jalan Allah Ta'ala juga menjadi amal soleh. Dan gangguan musuh juga menjadi amal soleh. Inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan sia-sia dan tidak akan hampakan pahala bagi golongan yang memiliki sifat ihsan. Dan juga wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan. Dan mereka tidak menginfakkan infak yang sedikit dan infak yang banyak. Wala yaqa'una wadiyan, dan mereka tidak merentasi mana-mana wadi semasa keluar berjihad. Illa kutiba lahum, kecuali ditulis kepada mereka pahala sebagai amal soleh. Liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun, supaya Allah Ta'ala akan beri balasan kepada mereka yang terbaik lebih daripada apa yang mereka lakukan semasa dunia. Ayat yang memberitahu infiru khifafan wa thiqala, kamu hendaklah keluar semua berjihad. Keluar semua berjihad. Pada ayat ini pula, semasa orang keluar berjihad di jalan Allah Ta'ala, kena ada satu orang atau dua orang yang duduk dengan Nabi untuk tafakuh fiddin. Untuk tafakuh fiddin. Jadi wama kana al-mu'minuna liyanfiru kafah. Tidak patut orang mukmin itu keluar semua berjihad di jalan Allah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Maka kenapa tidak ada daripada satu puak yang ramai itu satu kumpulan yang sedikit mari duduk dengan Nabi, liyatafaqahu fiddin, untuk mereka mendalami agama. Waliyunziru qaumahum, dan untuk mereka memberi peringatan setelah dapat kefahaman agama. Waliyunziru qaumahum, supaya memberi peringatan kepada kaum mereka apa yang mereka dapat fahami agama. Idza raja'u ilaihi, apabila mereka kembali kepada mereka, apabila mereka kembali kepada kaum mereka. La'allahum yahdharun, mudah-mudahan kaum mereka juga akan dapat takut dan berwaspada di atas segala-gala hukuman Allah. Ayat ni nak beritahu tafakuh berlaku pada masa Nabi duduk di mana. Kalau Nabi duduk di medan jihad, maka masa itulah tafakuh fiddin. Kalau Nabi duduk di Madinah, maka situlah tafakuh fiddin. Mana ayat ni kalau dikira zaman Tabuk, maka tafakuh fiddin bersama Nabi di Tabuk. Pada masa Nabi duduk di Madinah, ketika jemaah-jemaah dihantar tanpa Nabi, maka duduk dengan Nabi itu tafakuh. Di tafakuh fiddin bersama guru. Di mana guru ada, situ tafakuh. Kalau guru dalam berjihad, maka tafakuh masa berjihad. Kalau guru pada masa mukim, maka tafakuh pada masa mukim. Jadi ulama, walaupun dalam perkara tafakuh sini ada beberapa perbezaan, tapi makna tak akan lari jauh daripada tafakuh di mana guru ada. Dan guru dalam ayat ini adalah Nabi sendiri. Mana masa keluar ke Tabuk, tafakuh fiddin masa tu masa duduk di Tabuk. Di mana Nabi ada, situlah tafakuh. Pada masa Nabi duduk di Madinah dan dihantar jemaah-jemaah lain di kalangan sahabat untuk keluar berjihad, maka tafakuh ketika itu duduk dengan Nabi di Madinah. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar wal yajidu fiikum ghilzah. Ayat ini pengulangan semula maksud penting bagi surah Taubah itu arahan peperangan. Wahai yang beriman, hendaklah kamu terus berperang. Cuma di sini nak beritahu cara-cara dan tertib-tertib dalam perang.
Ayat sebelum ni umum. Hendaklah perangi orang kafir. Sini Allah beritahu cara. Orang kafir mana kena perangi? Yang paling dekat. Makin jauh sikit, makin jauh sikit. Jadi wahai orang beriman, qatilul ladzina yalunakum minal kufar. Wahai orang beriman, hendaklah kamu perangi orang kafir yang berdekatan dengan kamu, yang bersempadan dengan daerah kamu. Wal yajidu fikum ghilzah, dan biarkan mereka merasakan kekerasan daripada kamu. Biarlah mereka rasa keras orang Islam ni bila duduk berjiran dengan dia. Wa'alamu anna Allaha ma'al muttaqin, dan hendaklah kamu yakin sesungguhnya Allah bersama dengan golongan yang bertakwa. Ayat ni ayat tafsir. Wa idza ma unzilat suratun, dan apabila diturunkan suatu surah yang baru, apabila mengaji mana-mana ayat yang baru, faminhum man yaqul, maka ada di antara orang munafik yang berkata kepada orang beriman. Mana orang munafik yang berkata kepada orang mukmin yang tulis, ayyukum zadathu hadhihi imana, siapa di antara kamu daripada ayat-ayat yang diturunkan tadi menambahkan imannya. Dia kata ni dengan bentuk persendaan. Ikuran kerana apa? Kerana tak meyakini ayat-ayat itu menambahkan keimanan. Siapa mereka? Mereka sebenarnya terdiri pada orang munafik yang kaya raya, yang dia kata kepada golongan mukmin tulen yang miskin. Dia tu miskin, duduk mengaji dengan Nabi. Jadi apabila mana-mana ayat turun, orang kaya raya di kalangan munafik ni kata kepada orang miskin, ayyukum zadatu hadhi imana, manakah di antara kamu yang telah menambahkan iman dia daripada ayat-ayat yang dia belajar. Manakah di antara kamu yang ayat-ayat yang dia belajar tadi menambahkan imannya. Sebab menambah harta tidak ada, kalau ada pun menambah iman. Jadi oleh kerana mereka tu kaya, mereka mempersedar. Fa ammal ladzina amanu, Allah jawab, adapun orang betul-betul beriman, dia tidak munafik, fazadatuhum imana. Ayat-ayat tadi memang akan menambahkan iman mereka. Memang. Adapun orang-orang betul-betul beriman yang tidak munafik, tentu sekali ayat-ayat yang mereka dengar akan menambah kepada mereka iman. Wahum yastabshirun, hal keadaan mereka sangat bergembira. Ikuran kerana keimanan itulah mereka bergembira. Mereka gembira. Ikuran kerana memahami tuntutan ayat dan dapat memenuhinya. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun, adapun orang yang kaya raya, seperti mana ayat ini beritahu, maknanya golongan yang mengatakan begitu pada sahabat Nabi, dia adalah golongan yang kaya raya di kalangan munafik. Adapun orang yang ada dalam hati mereka itu maradun, penyakit dengki, penyakit dengki dan degil. Fazadatuhum rijsan ila rijsin. Ayat-ayat tadi menambah kepada mereka itu kekotoran. Menambah kepada mereka itu kekotoran baru. Maksiat yang baru. Di samping maksiat dan kekotoran yang sedia ada. Wa matu hum kafirun, dan matilah mereka itu hal keadaan mereka ingkar dan kufur, tidak dapat taufik pun daripada Allah, sekalipun penampilan mereka sebagai orang mukmin. Allah Ta'ala beritahu tentang orang munafik lagi. Awala yarawna, tidakkah mereka tengok sendiri wahai orang munafik, annahum, bahawa mereka yuftanun, mereka juga diuji. Fi kulli amin, dalam setiap tahun tu ada saja marratan atau marratain, sekali atau dua kali. Uji Allah Ta'ala bagi pada mereka, timpakan ujian itu pada mereka, rumah tangga mereka, harta benda mereka. Summa la yatubu, dengan begitu pun mereka tak bertaubat juga, walaupun adanya ujian-ujian Allah. Wala hum yadhakkarun, dan mereka tidak juga ambil pengajaran, tidak juga ambil iktibar, dan tidak dapat keinsafan. Wa idza ma unzilat suratun, dan apabila diturunnya surah-surah baru kepada mereka, mana diturunkan surah baru kepada Nabi, nadhara ba'dhum ila ba'dhin, mereka akan memandang satu sama lain. Mereka akan memandang satu sama lain. Hal yarakum min ahadin, adakah siapa-siapa orang lain melihat kamu? Adakah siapa-siapa orang lain melihat kamu? Summa sarafu, kemudian cepat-cepat mereka beredar meninggalkan majlis ayat-ayat itu. Mana bila turun mana-mana surah, dia pun cepat-cepat lari dan beredar. Jadi apabila turun mana-mana surah, mereka pandang satu sama lain,
Hal keadaan mereka kata siapa-siapa akan tengok kita semua ni. Kalau tengok semua orang tak perhati pada dia, dia pun terus pergi. Terus belah pergi. Karena tak sukanya kepada ayat-ayat. Allah beritahu sebenarnya itulah alamat sarafallahu qulubahum. Allah Ta'ala palingkan hati mereka daripada dapat iman. Bi'annahum qaumun la yafqahun, dengan sebab mereka kaum yang tak boleh memahami. Jadi tindak tanduk dia apabila turunnya surah ataupun ayat, lari daripada majlis ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi. Itulah alamat nifak yang Allah Ta'ala beritahu. Sarafallahu qulubahum. Allah memang palingkan hati mereka daripada iman. Dengan sebab mereka itu kaum yang tidak boleh memahami. Apa dia tak boleh memahami? Kerana ayat-ayat ini menambahkan iman. Lari daripada ayat-ayat maknanya lari daripada iman. Ayat seterusnya targhib kepada ikut Nabi kita SAW dan berjihad bersama baginda. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Alhamdulillah. Sesungguhnya telah datang kepada kamu kata Rasul. Rasul daripada jenis kamu manusia. Allahumma wafiqna azizun alaih ma'anitum. Berat bagi Nabi, bagi Rasul itu sesuatu yang menyusahkan kamu. Nabi satu orang yang sangat hebat dia. Apa-apa yang boleh menyusahkan kamu bagi Nabi rasa berat. Harisun alaikum, sangat-sangat suka, sangat-sangat ingin kamu dapat hidayah. Maknanya bagi Nabi penderitaan umat yang dialami oleh umat bagi Nabi sangat berat untuk dia tanggung, dan sangat-sangat ingin, sangat-sangat berharap umatnya dapat hidayah dan dapat bantuan Allah. Bil mu'minina raufur rahim, kepada orang mukmin yang boleh mengikuti mereka, boleh mengikuti Nabi dengan taat setia. Nabi adalah satu orang yang sangat menyayangi lagi mengasihi. Mana kepada orang mukmin Nabi satu orang yang sangat menyayangi lagi mengasihi. Itulah Nabi yang sepatutnya menjadi ikutan mereka. Patutnya menjadi ikutan ke semua. Tapi kalaulah masih berpaling daripada Nabi sedemikian, fa'in tawallau, maka sekiranya mereka masih berpaling daripada Nabi sedemikian, faqul, katalah kepada mereka, hasbi Allah, cukuplah bagi aku Allah. Ada Allah sudah memadai. La ilaha illahu, tidak ada ilah melainkan dia. Alaihi tawakkaltu, kepadanya lah aku berserah. Aku bertawakal, tidak kepada yang lain. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan dia Allah Ta'ala mempunyai arah yang agung. Mana hebatnya Allah Ta'ala ini, kita berserah kepada dia sudah memadai, karena dialah yang mencipta, yang menjaga, yang memelihara arasy yang agung. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda, waj'al akhiratana khairan min al-ula, wadina billahi rabban wa bil islam dina, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal, wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma shrah sudurana lil Islam. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal 'isyan. Allahumma ij'alna min ar-rasyidin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.